Salam sejahtera dan selamat datang semua. Selamat datang ke Current Sphere MY, platform di mana kita bincang politik dengan gaya santai, tetapi penuh dengan fakta yang panas. Hari ini kita ingin ulaskan pada video ini, kita ingin membawa Anda semua terbang sekejap ke Sabah. Sebab ada sesuatu yang menarik sedang berlaku di sana. Satu parti baru yaitu Parti Impian Sabah ataupun PIS membuat langkah yang boleh kita kata sangat berani menjelang pilihan raya negeri ke-17 ataupun PRN 17. Kalau biasanya kita akan dengar parti-parti bertengkar tentang calon, tentang gabungan dan tentang siapa yang akan menjadi ataupun siapa yang ingin menjadi ketua menteri. Tetapi kali ini ada satu parti yang lain macam sedikit. Mereka sudah bersiap sedia dari awal. Tidak ada yang akan main lobby-melobi saat terakhir. Dan tidak juga akan ada main wayang di belakang tabir. Memang terus terang dan berani. Mari kita tengok apa yang sudah pun berlaku. Cerita dia begini. Parti Impian Sabah ataupun singkatannya PIS di bawah kepimpinan presidennya Michelle Alok sudah pun membuat keputusan yang besar, yaitu mereka akan bertanding secara solo di dalam PRN 17. Ya, memang betul, solo, tanpa gabungan mana-mana parti yang lain. Dan pada ketika ramai parti lain masih main teka-teki, masih berbincang dalam bilik mesyuarat, sampailah larut malam untuk tentukan siapa calon. PIS sudah pun siap umumkan calon mereka awal-awal. Setakat ini sebanyak 60 kerusi yang sudah ada calon tetap yang akan bertanding atas tiket PIS, dan baki 13 kerusi lagi, kata Michelle, akan diselesaikan dalam masa yang terdekat. Mereka memang akan bergerak cepat, berani dan tidak mahu membuang masa. Apa yang menariknya, Michelle Alok menegaskan bahwa dalam PIS tiada amalan lobby-melobi untuk menjadi calon. Katanya, bila kita sudah tetapkan awal, maka dialah yang akan dicalonkan. Inilah kelainan dalam Parti Impian Sabah. Tidak ada istilah last minute dan tidak ada istilah lobby last minute. Jadi siapa yang sudah dipilih, itulah yang akan menjadi calon. Tidak kira siapa kau, berapa kaya pun kau, siapa kawan kau dalam parti, semua itu tidak relevan. Ini adalah satu pendekatan yang segar di dalam lanskap politik Malaysia, terutamanya di Sabah yang sering kita dengar cerita tentang politik wang dan lobby-melobi kerusi. Michelle juga berkata sebab utama mereka memilih untuk bertanding solo adalah supaya semua keputusan boleh dibuat dengan pantas. Katanya kalau bergabung dengan parti lain, semua benda kena runding. Ingin membuat sesuatu pun lambat. Itu yang dia ingin elakkan sebenarnya. Dengan bertanding solo, apa-apapun yang diputuskan hari ini, esok boleh terus jalan dan tidak akan ada gaduh-gaduh lagi. Tidak ada tarik tali, tidak ada drama dalaman. Pendek kata, lebih efisien dan lebih fokus kepada berkhidmat untuk rakyat. Bercakap tentang latar belakang calon-calon PIS, Michelle menegaskan bahwa mereka dipilih berdasarkan komitmen untuk berkhidmat kepada rakyat dan bukannya semata-mata berdasarkan usia yang muda, kelulusan akademik ataupun jawatan profesional. Apa yang lebih penting bagi mereka ialah semangat dan kesediaan untuk bekerja demi rakyat Sabah. Dan yang lebih menarik lagi, 4 wanita juga telah dicalonkan untuk membawa cabaran PIS dalam PRN kali ini. Ini menunjukkan bahwa parti ini bukan sahaja bercakap tentang keterangkuman, tetapi memang betul-betul mempraktikkan dalam pemilihan calon. Kalau kita tengok sedikit ke belakang, PIS ini bukanlah parti yang muncul kosong tanpa hala tuju. Mereka mula mendapat perhatian selepas pilihan raya umum ke-15 apabila menyuarakan banyak ketidakpuasan hati rakyat Sabah, terutamanya berkaitan dengan isu Malaysia Agreement 1963 ataupun yang kita selalu panggil MA63.
Selain itu, mereka juga menyuarakan tentang ketidakpuasan hati terhadap pembangunan luar bandar dan juga hak-hak rakyat Sabah yang lain. Dalam satu laporan oleh Free Malaysia Today, tahun lepas mereka menegaskan bahwa parti-parti dari Semenanjung banyak memperjuangkan agenda pusat dan lupa tentang janji kepada Sabah. Bagi PIS, Sabah haruslah dipimpin oleh anak jati Sabah sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada kuasa luar. Malah dalam laporan The Borneo Post tahun lalu juga, PIS secara terbuka mengkritik parti-parti besar karena menurut mereka lebih sibuk bergaduh tentang kuasa daripada benar-benar berkhidmat untuk rakyat. Mereka kata sudah sampailah masa untuk rakyat Sabah melihat pilihan raya yang lebih segar, lebih ikhlas dan lebih fokus kepada pembangunan sebenar dan bukan hanya sekadar retorik politik. Tapi disinilah bermulanya perbincangan yang lebih menarik dan juga kontroversi. Bila kita cakap tentang parti baru yang ingin bertanding solo di dalam PRN, ramai pemerhati politik Sabah bertanya, adakah PIS ini sudah terlalu yakin? Sebab kita tahu Sabah ini bukanlah negeri biasa di dalam konteks politik Malaysia. Perebutan kuasa ataupun kingmaker dan lompat parti, semua ini sebahagian daripada budaya politik di Sabah. Oleh itu, bolehkah atau tidak PIS survive bertarung dengan gergasi seperti Gabungan Rakyat Sabah yang ada kuasa kerajaan, jentera yang besar dan juga dana yang mencukupi? Ataupun parti pembangkang kuat seperti Warisan yang walaupun mengalami sedikit kemerosotan selepas PRN yang lepas, mereka masih mempunyai pengaruh yang kuat di banyak kawasan. Satu lagi, adakah calon-calon PIS cukup kuat dari segi populariti dan pengaruh akar umbi? Komitmen untuk berkhidmat memang suatu yang kita perlu puji. Tetapi dalam realiti politik pilihan raya, winnability ataupun kebolehmenangan calon adalah faktor yang sangat-sangat kritikal. Adakah calon-calon ini yang mungkin kurang dikenali mampu menarik pengundi berbanding tokoh-tokoh besar yang sudah ada nama sedia? Ataupun adakah PIS akan mengambil risiko yang terlalu besar dengan mengharapkan perubahan mood rakyat semata-mata? Dan jangan lupa, langkah bertanding solo ini juga boleh membawa kepada satu kesan yang sangat besar, yaitu perpecahan undi. Kalaulah PIS masuk bertanding di kerusi-kerusi yang sepatutnya ditandingi oleh pembangkang, adakah ini akan menyebabkan undi berpecah dan akhirnya membantu pihak pemerintah menang dengan lebih mudah? Kita tahu dalam banyak pilihan raya kecil sebelum ini, perpecahan undi di pihak pembangkang seringkali menjadi faktor kekalahan mereka. Jadi adakah PIS sebenarnya secara tidak langsung akan melemahkan peluang perubahan di Sabah? Ada juga teori lain yang lebih panas. Adakah mungkin ini semua sebahagian daripada strategi yang lebih besar? Ada penganalisis yang mula berbisik, mungkinkah PIS sebenarnya mahu menang beberapa kerusi kingmaker? Kemudian selepas pilihan raya, mereka akan bergabung dengan blok kerajaan yang menawarkan mereka kedudukan dan juga pengaruh. Sebab di dalam politik semuanya kemungkinan ada, dan memang ada pun. Parti kecil boleh menjadi penentu kepada siapa yang memerintah, seperti yang kita pernah lihat di peringkat persekutuan selepas PRU14. Dan lebih provokatif lagi, adakah PIS benar-benar ikhlas memperjuangkan rakyat atau akhirnya akan menjadi satu lagi alat kepada kuasa besar untuk mengekalkan dominasi mereka? Kita tahu banyak parti kecil di Sabah sebelum ini muncul dengan semangat perjuangan rakyat, tetapi akhirnya tenggelam selepas satu atau dua pilihan raya. Sama ada karena diserap masuk ke dalam blok besar ataupun karena tidak mampu bertahan dengan sumber dan jentera yang besar. Jadi kepada Anda semua yang sedang menonton, saya ingin bertanya kepada Anda satu soalan yang panas. Adakah parti impian Sabah ini benar-benar impian baru rakyat Sabah?
Atau adakah ia sekadar satu lagi impian kosong yang akan hancur selepas bertembung dengan realiti politik sebenar? Apakah pandangan Anda? Adakah Anda rasa yang rakyat Sabah sudah bersedia untuk satu pilihan baru? Ataupun masih lagi mau bergantung kepada nama-nama besar yang sama? Baiklah, terima kasih karena telah menonton Currents VMY pada video kali ini. Kalau Anda suka perbincangan politik santai tetapi penuh dengan fakta seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan share lah video ini. Karena saya ingin dengar pandangan Anda semua. Betul-betul ingin dengar. Jadi janganlah malu-malu, komen di bawah. Sabah, negeri penuh potensi. Tetapi adakah potensi itu akan menjadi reality? Kita tunggu dan lihat. Baiklah, sampai jumpa lagi di dalam video seterusnya. Stay curious, stay critical. Salam sejahtera semua. Terima kasih.